Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ij'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi dan mengurniakan kepada kita nikmat kesihatan dan kelapangan. Maka saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua dapat berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga-moga Allah taala menerima amalan yang kita kerjakan, sama ada perbuatan, perkataan dan niat kita yang suci bersih itu Allah taala terima dan menjadikan ia dalam mizan hasanat kita dan kita taruhkan sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah taala pada suatu hari nanti. Dia mati dikasihi Tuan Nazir ataupun Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan dan juga yang melihat live kita pada malam ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mengikhlaskan pengajian kita, belajar dan mengajar kita pada malam ini kerana Allah Ta'ala, dan sama-sama kita berniat iktikaf dalam masjid ini. Semoga-moga Allah Ta'ala melimpahkan, mengurniakan, melipat gandakan, menambahkan lagi segala bentuk kebaikan dan kebajikan, lebih-lebih lagi pahala, kerana itulah satu-satunya bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati dikasih sekalian, kita masih lagi membicara mengenai dengan ubat hati yang keras. Dan ubat hati yang keras kita sebut dah pada pertemuan yang telah lepas, iaitu menghadiri ataupun datang duduk di majlis ilmu, hudur majalisil ilmi wal wa'zi wa tafakkuri fih, iaitu kita datang, dan dalam bahasa kita pun kita panggil dengan bahasa Arab juga, kita panggil dengan hadir juga. Nah, itu bahasa Arab tuan-tuan, bukan bahasa kita. Hadir maknanya ismul fa'il daripada perkataan hadara, masdar dia hudur. Nah, tapi kita tidak bercakap hudur, kita bercakap hadir. Hadir, nak kata ismul fa'il pun tidak, nak kata benda lain pun tidak. Kalau ismul fa'il dia kena panjang, hadir gitu. Kita tak kata gitu, kita kata hadir, hadir. Nah, tak apalah tuan-tuan, sebab kita ambil bahasa orang lalu kita terjemahkan, kita masukkan ke dalam bahasa kita. Baik, cuba kita terjemah dulu dalam bahasa kita. Apa dia hadir ni? Apa dia hadir? Hadir. Hadir mana? Datang. Dalam bahasa kita tak? Hadir mana datang. Kemudian majlis, jamak dia majalis. Apa dia mana majlis? Kerana majlis pun juga dalam bahasa Arab. Majlis itu ismul makan daripada perkataan jalasa yang membawa makna tempat duduk. Makna kita mari di majlis, makna di tempat-tempat duduk. Hudur majalisil ilmi, yang kita panggil ilmu, sama juga. Ilmu pun bahasa Arab juga. Kita Melayu kan dia.
Makna dah 3 kalimah dah. Yang tua pengarang kitab Tazkirah menyebut itu, ketiga-tiga kalimah itu kita guna dalam bahasa kita. Hadir, majlis, ilmu. 3 dalam bahasa Arab, tapi kita menggunakan dia dalam bahasa kita. Tidak itu saja, bukan kata saja kita hadir ke majlis ilmu saja, tetapi majlis yang mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada pentingnya bekalan yang nama pahala dan sebagainya, wal wa'zi. Kemudian dalam majlis itu juga memberikan kita ini semangat untuk nak mengerjakan kebajikan, kebaikan, pahala dan sebagainya. Ia juga majlis itu juga tempatnya untuk nak menjauhkan kita, rasa nak menggerunkan hati kita, nak menakutkan hati kita dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada bahaya, lebih-lebih lagi neraka. Maka itu semua terkumpul dalam satu tajuk yang menjadikan ubat untuk hati kita keras. Bila kita mari ke majlis ini, maka salah satu daripada yang disebut itu akan kita dapat. Kalau bab itu mengenai dengan bab fadilatul ilmi, mengenai dengan kelebihan ilmu, maka kita dapatlah tahu bahawa lebih ilmu tu macam mana. Serupa ke tidak lebih ilmu dengan lebih harta? Ulama-ulama kita kata, apakah perbezaan di antara ilmu dan harta? Cuba tuan-tuan jawab. Apa beza antara ilmu dengan harta? Siapa dia boleh jawab? Percuma umrah, tapi penaja belum dapat lagi. Dia panggil kalau kita semayang kak, semayang jamuk takding lah ni. Penaja tak ada lagi, tapi hadiah kita jawab dah, bagi tahu dah. Apa dia tuan beza di antara al-ilmu wal malu, antara ilmu dengan harta? Apa beza? Maka ulama kita membeza, dia kata ilmu itu dia menjaga kamu, harta itu kamu menjaga dia. Betul tak? Betul tak? Ilmu menjaga kita tak? Kita tak semayang lagi, ilmu kata jangan, tak semayang bahaya. Boleh jatuh kepada kekufuran, boleh jatuh kepada dosa besar, boleh jadi begitu begini. Nanti kalau kamu tak semayang lama-lama, kalau kamu mati masuk neraka, bahaya. Ilmu menjaga kita. Adapun harta, kita menjaga dia. Betul tak? Nak tidur dah, kita nak tidur dah, tak teringat pintu store tak ingat kunci ya. Kita pun bangun pergi kunci pintu store. Tu pandangan khususnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia membawa banyak kata-kata perumpamaan seperti ini untuk apa? Supaya kita mudah faham. Kalau kita kata kelebihan ilmu itu begitu begini, begitu begini, maka banyak yang disyarah tu kadang-kadang kita pun tak ingat apa benda. Banyak sangat disyarah tadi. Tapi bila kita bagi perbandingan apa ilmu, apa beza ilmu dengan harta? Ilmu jaga engkau, harta engkau jaga dia. Gitu senang. Apa lagi? Mengenai dengan apa lagi? Mengenai dengan mendekatkan kita kepada Allah, kemudian memberi kita peringatan jangan sekali-kali buat dosa, bahaya dosa, mengingatkan kita supaya melakukan kebaikan, kebajikan yang kemuncaknya pahala, dan semoga-moga dengan itu Allah Ta'ala balas dia dengan kebajikan dan pahala itu dengan syurga. Maka tuan-tuan, itu semua duduk di bawah ilmu. Maka kita buat bandingan cara mudah. Tubuh badan kita ini, kita sebut dah, saya sebut dah dalam pertemuan yang telah lepas, kita ini, baik saya, tuan-tuan dan puan-puan semua, hidup kita ini kerana ada gabungan dua benda. Kalau tak ada gabungan, tak payah cakap besar, tak payah cakap agah, tak payah cakap tinggi, tak payah cakap banyak, memang orang itu tak panggil manusia dah, panggil benda lain dah. Apa dia? Yang pertama, kita kena ada jasad. Yang kedua, kita kena ada roh. Maka kita bandingkanlah dua tu. Kalau sekiranya kita ada jasad, tak ada roh, orang panggil apa?
Nah, kalau ada ruh tak ada jasad, orang panggil apa? Nah, bila ada jasad ada ruh, orang panggil apa? Jadi tuan-tuan dan puan sekarang ni termasuk dalam diri saya, hak mana satu? Nombor satu ke, nombor dua ke, nombor tiga? Yang ketiga lah. Yang ketiga, kita ada jasad, kita ada ruh. Maka hebat bagaimanapun kita, sekiranya jasad kita sahaja sehat, ruh kita tidak sehat, tak bagus, tak baik. Tetapi kalau ruh kita sehat, jasad kita tak sehat, tak apa. Nah, sebab kita pun tahu bila kita masuk kubur, saya akan masuk kubur satu hari nanti, tuan-tuan juga akan masuk kubur, maka ini kekal ke? Kekal ke? Ni, kulit kita, daging kita, muka kita yang comel, hidung kita yang macung ni, kekal ke? Tak kekal. Apa yang kekal? Ruh. Bermakna baiklah ruh yang sehat nak dibandingkan dengan badan. Cuma tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak buat amal ibadat. Itu pun satu masalah juga. Tapi sebab itulah kita minta dua-dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta dua-dua. Maka bila kalau tubuh kita ini memerlukan kepada makan, memerlukan kepada minum, dan juga makan, kadang-kadang kita bila berumur seperti kita sekarang ni, kita makan bukan kadang makan nasi, bukan kata minum air yang sedap lazat, bahkan kita makan lagi satu benda. Apa dia? Ubat suplemen. Nah, ubat suplemen yang dibuat daripada ikan apa tu, yang dibuat daripada ikan apa dah, yang jenis elok tu, mahal harga saya rasa. Ada yang beratus pun ada harga dia tu, dibuat dia. Tu untuk apa? Untuk apa? Nah, kalau tubuh kita ini kena makan, kena minum, kena beri kepada dia suplemen dan sebagainya, kita jangan lupalah rohani kita juga, dia nak makan, dia nak minum juga. Kerana dua-dua nak hidup. Jasad nak hidup, roh pun nak hidup. Maka jasad makan cara dia, roh makan cara dia. Bandingannya mudah. Jam ni pakai bateri tak? Pakai bateri. Jam dinding pakai bateri tak? Pakai juga. Sama tak di antara bateri dia dengan bateri dia? Tak sama. Bila tak sama, maka sama dengan kita. Jasad kita, ya, dia makan cara dia. Roh dia makan cara dia. Maka yang kita makan di rumah tadi tu, sebelum mari ke masjid, kita makan nasi sikit, kita makan lauk sikit, kita minum air manis, kemudian kita siram dengan air biasa, air mineral dan sebagainya. Itu untuk bahagian luar. Untuk bahagian dalam ni sekarang ni, bahagian sekarang ni yang tuan-tuan duduk ni, saya duduk, tuan-tuan dan puan semua duduk, inilah makanan untuk bahagian jasad ni, apa namanya, rohani kita. Baik, saya pun selama duduk berbincang mengenai dengan hati yang keras ini, tak terlintas dalam hati saya ni nak sebut apa benda hati tu. Ya, kita nak sebut dulu obat bagi hati yang keras dah dulu. Obat bagi hati yang sakit habis dah. Ada 4 kita dah habis dah. Kemudian sekarang kita ambil obat bagi hati yang keras. Baik, hati itu sendiri. Hati itu sendiri. Yang pertama-tama sekali tuan-tuan dan puan, kalau di antara kita ni terkenal dengan anggota yang berapa? Anggota kita yang duduk bicara dalam kitab tasawuf dan sebagainya, ada berapa anggota kita? Ada 7 tak? Dipanggil dengan panca indera yang 7. Baik, panca indera yang 7 ini tuan-tuan dan puan, hak paling mulia duduk mana? Hak paling mulia sekali duduk mana? Mata, telinga, perut, tangan, kaki, lidah, hidung. Duduk di mana? Duduk di hati. Hati kita. Maka betul lah Nabi SAW sebut hati kita ni ibarat seperti bekas. Al-qalbu wi'a. Hati itu ibarat seperti bekas. Dialah yang akan, bekas itulah yang akan menampung benda-benda. Ibarat kata macam ni, bekas ni. Kalau tak ada bekas, maka air ni sudah pastinya tak akan lekat di sini. Dia akan pergilah ke mana, hilang ke mana pergi. Tapi kenapa hati ni, kenapa bekas air ni ada? Kerana adanya bekas. Begitu juga dengan kita. Dalam anggota 7 anggota gini,
anggota kita ini, maka hatilah diibaratkan seperti anggota yang paling utama, sehingga Nabi menyebut innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada rupa bentuk kamu. Comel macam mana pun kita, gebu macam mana pun kita, putih macam mana pun kita, hidung mancung bagaimanapun kita, Allah Ta'ala sikit pun tak melihat. Wala ila amwalikum, begitu juga dengan harta kita, Tuhan tak tengok. Tetapi walakin yang zuru, akan tetapi Allah Ta'ala melihat kepada qulubikum, kepada hati-hati kamu, wa a'malikum, dan juga amalan kerja buat kamu. Orang sekarang dipanggil aktiviti. Maka dengan itu, mari hadis yang kedua pula, Nabi kata innamal a'malu binniyat. Pergi kat tu pula. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, itulah kedudukan hati. Baik, saya tidak nak menterjemahkan banyak mengenai dengan hati ini. Kita akan masuk dalam satu kitab membicarakan mengenai dengan hati. Sebelum tu kita nak buat bandingan. Bandingan tuan-tuan, hati ini saya sebut dah ibarat seperti bekas. Ibarat seperti bekas. Maka bekas ini mengikut apa yang ada di dalam. Kepentingan dia, harga dia, macam mana dia, kepentingannya, apa yang ada di dalam. Bekas ini sekarang ini ada air mineral. Kalau air mineral ini kalau saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kata bolehlah, kita ambil lah. Sebab apa? Bukan nak bekas, tapi nak air yang ada di dalam. Baik, kalau sekiranya saya kata ambil lah, saya jual je murah-murah RM1, tuan-tuan kata bolehlah, kita belilah RM1, bolehlah beli, tuan-tuan beli. Baik, tapi kalau air yang ada di dalam ini saya buka dan saya tukar, ambil air longkang, ambil air apa, saya masuk ke dalam ni, saya nak jual, ada orang nak beli tak? Tak ada. Kalau saya bagi free, ada orang nak? Tak ada juga. Maka itulah nilaian bekas. Sebab tu kadang-kadang kita marah kepada sesuatu benda, kita buang sekali dengan bekas-bekas sekali. Buang sekali dengan bekas-bekas. Tak sayang ke? Sayang, tapi teringat ada benda dalam kotor dan sebagainya, buang terus. Baik. Kalau dalam bekas ini ada air mineral, tuan-tuan nak dah air mineral. Baik, kalau saya tukar dengan air teh susu. Nah, kalau beli pun RM2 dah, tuan-tuan. Ni nak bagi saja contoh. Tuan-tuan mesti nak tak? Baik. Kalau saya tukar daripada air teh tadi, saya tukar kepada apa? Saya tukar kepada madu original. Betul original. Pergi ambil atas tu, terus masuk dalam ni. Saya kata ni madu original. Tuan pun tengok dengan pengalaman. Oh betul-betul, ini betul original ni. Berapa ni? RM70. Tak apalah, RM70, RM100 pun saya bayar. Tengok. Harga RM1 dan RM2 ke RM3. Bila kita letak benda tu, dia akan jadi naik sampai 100. Baik. Kalau kita beli minyak oud, minyak wangi oud yang original betul-betul, tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok orang duduk jual tu sebotol kecil je, lebih kurang dalam botol sebesar ni. Saya tengok RM175 sebotol besar ni. Mula tu saya nak juga beli sebab saya tengok ada orang bagi hadiah kepada saya. Waktu pergi khidmat kepada baba dulu, dia bagi pada baba satu, dia bagi pada saya satu. Jadi saya tengok pada botol tu, saya berkenal lah. Ingatkan harga dalam RM50 gitu. Kita berbuka-buka tengok, la Allah, RM170 sana. Bayangkan kalau air minyak wangi itu sebesar ini, agak-agak berapa harga? Bayangkan kalau sebesar ini, berapa harga? Mungkin 300-400 kan? Baik. Kalau saya buang yang tu, saya masukkan emas. Ambil emas, masukkan di dalam ni, seketul besar ni. Agak-agak harga dia berapa? Sebesar emas. Kalau emas sebesar ni, berapa harga dia? Juta ke? Juta? Ada? Tak sampai? Tak sampai juta? Tak sampai? Puluh-puluh ribu, ratus ribu. Baik. Cuba kita ukur iman yang ada dalam hati kita tu berapa puluh ribu? Berapa puluh ribu? Iman yang ada. Nah, dengan adanya iman, tuan-tuan, kita selamat daripada apa dia? Azab kubur. Dengan adanya iman, kita selamat daripada azab api neraka dan boleh masuk ke syurga. Maka itukah harganya?
Tak mungkin. Bermakna hati kita juga, dengan kita umpamakan iman yang semahal itu, maka hati kita juga mendapat tepat, mendapat harga, mendapat kita kata harga market yang tinggi, kerana benda di dalamnya itu adalah benda yang berfaedah. Itulah hati, tuan-tuan. Itulah hati. Lebih lagi kita tengok apa yang disebut oleh tuan pengarang kitab kita ini. Di depan saya ini saya bawa satu kitab, tajuk dia Minhajul Qasidin, yang masyhur dengan kitab tasawuf lah, tuan-tuan dan puan. Dan kebanyakan kitab-kitab ini mereka mengambil juga daripada kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya, dan juga dalam kitab-kitab karangan Imam Ghazali dalam yang tajuk-tajuk yang lain. Dia kata apa dia? Dia kata i'lam, ketahui olehmu. Ni kita nak bicara, kita nak mengetahui mengenai dengan hati kita sendiri. Bukan hati orang. Hati kita sendiri. Dan sebelum pada itu, tuan-tuan dan puan, kita kena ingat hati kita ni ada dua. Imam Ghazali pun menyebut di dalam mukaddimah kitabnya Ihya Ulumuddin, juzuk yang keberapa? Yang ketiga. Kata silap saya yang ketiga, dia kata hati yang hati yang warna kemerahan yang berada di sebelah kiri kita ni, dia kata hati itu aku tinggalkan kepada doktor yang membicarakannya. Tetapi dalam kitabku ini bila aku sebut hati pada makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Iaitu hati yang ada padanya cahaya yang ada kaitan dengan Rabb. Nurun latifun rabbaniyun. Satu hati yang pada maknanya cahaya yang lembut, yang ada kaitannya, yang bertambatan di antara dia dengan Allah Ta'ala. Itu hati yang bicara dalam kitab dia. Maka samalah kita di sini. Nah, mungkin tuan-tuan kata payah nak faham macam mana hati ni bukan, tapi hati lain. Macam mana hati lain? Baik, saya bagi satu contoh. Bila tuan-tuan sakit hati kan, bila tuan-tuan sakit hati, tuan-tuan kata apa? Kita bagi ni, kita suruh suami kita beli benda lain, lepas tu dia balik-balik dia beli benda lain, lepas tu kita pun marah. Lalu kita kata, aduh sakit hati sungguh. Hati mana yang sakit? Hati yang gedebuk ada stepek dalam ni ke, atau hati mana? Hati yang kita terjemah dengan mana wujdan, perasaan. Perasaan hati tu, hati tu yang kita masukkan. Kalau tuan-tuan nak dalam ibarat ataupun bandingan, saya buat begini, seperti bateri lampu tu kan, dia kena bulat dah. Baik, bateri tu kita beli, kita masuk dalam lampu, lalu kita buka, cung, dia nyala, nampak benda. Baik, satu kali kita beli, kita ambil lampu, kita buka lampu, tak hidup, ataupun hidup tetapi malap sangat. Lalu kita kata kepada orang yang bagi bateri tadi, kau bagi kepada aku lampu yang tak ada bateri. Baik, sekarang ni dia kata tak ada bateri apa, 2 biji dah duduk dalam lampu tu, cuba kamu buka. Kita pun buka, memang betul ada 2 biji. Baik, mana bateri yang kita maksudkan di sini? Bateri zat dia tu ke, ataupun bateri yang disebut sebagai kuwah, kekuatan tu, power tu? Maka begitu dengan hati kita. Hati kita yang seketul itu ibarat seperti bateri. Kemudian kaitan dia dengan Allah Ta'ala tu, kesucian dia, kejernihan dia, itu ibarat seperti power. Bila kita buka lampu flashlight, lalu dia pusing, kuat bateri dia. Bateri itu bukan kuat, dia duduk macam tu ya, tapi kuasa duduk di dalam tu. Maka begitulah hati kita, tuan-tuan. Hati yang dimaksudkan ini ialah kekuatan yang ada pada hati itu, kebergantungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata ketahui olehmu bahawasanya anna syarafa ma fil insani qalbuhu. Dia kata ketahui olehmu. Siapa dia mu? Orang yang membaca kitabku ini dan orang yang mendengar kitabku ini. Bermakna khitab ini kepada saya dan tuan-tuan. Saya membaca, tuan-tuan mendengar. Maka kita sama-sama
mengambil faedah daripada apa yang disebut. Dia kata apa dia? Ketahui olehmu bahawasanya semulia-mulia apa yang ada di dalam jasad ataupun di dalam badan manusia itu adalah hatinya. Hati kita. Tangan tak mulia ke? Mulia juga, tetapi secara idhafah, bukan secara hakiki. Nah, mulianya hati, maka tangan turut mulia. Mulianya hati, mata, telinga, kaki, perut, kemaluan semua akan turut mulia. Tapi bila hinanya hati, maka hinalah segala anggota yang 6 lagi. Itu. Sebab tu dia kata, ketahui olehmu bahawasanya semulia-mulia anggota ataupun barang yang ada pada manusia itu hatinya. Hatinya. Tuan-tuan, bila kita tahu bahawasanya sesuatu benda yang berharga itu berharga, barulah kita akan jaga dia betul-betul. Betul tak? Betul tak? Kau macam mana? Salah ke? Ayat saya. Sekiranya kita tahu benda ini berharga, maka kita akan jaga dia betul-betul. Kerana apa? Dia berharga, nilai tinggi, payah pasaran, original, tahun 70-an lagi ni, original ni. Baik, kita akan jaga. Perumpamaan mudah-mudah macam kita kata apa dia? Orang yang bela pokok durian musaking lah, tuan-tuan. Nah, saya dengar cerita daripada orang-orang yang berkebun dengan kebun musaking ni. Dia kata bela musaking sepokok ni lebih susah daripada bela anak. Anak kita boleh tinggal-tinggal dia, sehari 2 hari tak ada apa. Nah, dia tak boleh. Panas sikit tak boleh, tak cukup air tak boleh, terlebih air tak boleh. Nak duduk kawasan tinggi-tinggi, tak nak duduk lembah-lembah. Ada payah. Tapi kita jaga juga walaupun payah. Nak kita pelihara juga, kita ikhtiar juga. Pagi pun pergi, petang pun pergi, hari ni pun pergi, esok pergi, minggu depan pun pergi, begitulah seterusnya. Kerana apa? Kerana kita kata benda ini benda berharga. Baik, sama dengan kita, bila setelah kita tahu bahawa hati kita ini berharga, maka kita akan menjaganya dengan sebaik mungkin daripada segala syawaib, benda-benda yang boleh mengotorkan dia, merosakkan dia, membinasakan dia, menjadikan dia tidak sehat, menjadikan dia layu, menjadikan dia apa, kita akan jaga kerana kita tahu bahawa dia itu adalah benda yang mulia, yang mahal, yang tinggi harganya. Gitu. Kemudian fa innahul alimu billah. Maka kalau kita belajar dalam kitab-kitab tua, bila dia datangkan dengan inna ataupun fa inna di sini, seolah-olah dia kata ada soalan. Ada soalan sebelum daripada itu, maka inna ini datang sebagai menjawab soalan itu. Soalan itu ada ke tidak? Soalan tidak ada, kita buat sendiri. Macam mana? Setelah kamu tahu bahawasanya dalam tubuh badan manusia itu hatinya lah yang paling mulia, maka soalannya, kenapa dia mulia? Soalannya, kenapa dia tu mulia? Hati tu kenapa mulia? Kalau hati tu mahal, kenapa dia mahal? Kenapa? Macam tadi itulah, kalau tuan-tuan tanya balik, kenapa musangking tu mahal lah harga dia? Sampai 60 musim tak ada, tuan-tuan. Saya pernah pergi sekali, tapi bukan saya bayar sendiri, orang belanja. Kalau saya berdiri sendiri confirm tak pergi, orang belanja kita pergi. Saya pergi, tuan-tuan dan puan, di sekitar Kuala Lumpur, RM70 sekilo. Tapi dah orang belanja, kita makan je lah. Kalau bayar sendiri tak, pergi ciu bau je lah. Lepas tu tak beli ke cik? Tak apalah, lain kali lah. Dah nak belanja, kita makan RM70, tuan-tuan dan puan. Baik, kalau ditanya kenapa musangking harganya mahal, maka soalan itu saya tidak dapat jawab. Tuan-tuan pergilah jumpa dengan orang yang ada kebun musangking ataupun orang yang arif dalam bidang itu, maka tuan-tuan tanyalah dia, kenapa musangking tu mahal. Baik, kita pergi pada sini, soalan yang sama, kenapa hati kita itu mahal harganya, tinggi nilainya, paling mulia pula tu, kenapa? Maka ini dijawab, dia kata fa innahul alimu billah.
Itu dipanggil soalan yang tidak ada tetapi dibawa datang. Supaya apa? Supaya ilmu kita lebih faham dan hati kita lebih mudah menakak, lebih mudah apa dia? Ingat dan sebagainya. Kerana hati itu mahal. Sebab apa? Kerana hati itulah yang kenal Allah Ta'ala. Bermakna tangan kita tak kenal Allah Ta'ala. Betul tak? Sebab dia sebut begitu, fa innahu al-alimu billahi ta'ala, kerana hati itulah yang kenal Allah Ta'ala. Bermakna tangan kita tak kenal, mata kita tak kenal. Sebab itu tuan-tuan, saya sebut dah dalam pertemuan yang telah lepas, kita ini ada dua pandangan. Yang pertama disebut dengan basar. Kalau tuan-tuan belajar dalam kitab-kitab tasawuf khususnya, dia kata basar dengan basirah. Dua perkataan yang asalnya kalimah yang sama tetapi berlainan wazan, berlainan sifat saraf dia itu, maka dia membawa makna yang lain. Basar ni, ini basar. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang belajar bahasa Arab, lalu dia menghafal dak. Nah, ainun, basarun, atau ainun mata, basarun mana penglihatan, atau mana-mana ni, ni basar. Ni. Kemudian kita ada satu lagi pandangan. Ada satu lagi pandangan namanya basirah. Basirah. Apa dia basirah? Pandangan mata hati. Basar pandangan mata. Basirah pandangan mata hati. Ada dulu ada satu lagu Arkam dulu dak. Pandangan hati itu yang hakiki. Ada satu dulu lagu Al-Arkam dulu. Ada masyhur lagu tu. Pandangan hati itu yang hakiki. Dia sebut tak? Atau pandangan hati dipanggilkan basirah. Maka tuan-tuan, basirah inilah yang boleh mengenal Allah Ta'ala, yang kenal Allah Ta'ala. Dia yang kenal. Dan bila dia kenal, kerana takutnya itu, kerana bimbangnya itu, kerana rusingnya itu, kerana caknanya itu dengan Allah, lalu dia arahkan kepada anggota-anggota lain yang diibaratkan seperti menteri-menteri, dan hati itu ibarat seperti raja. Benda duduk dalam hati orang tak tahu, tuan-tuan. Tahu tak apa yang ada dalam hati saya? Tak tahu kan? Saya juga tidak tahu apa yang ada dalam hati tuan-tuan. Saya tak tahu. Tetapi benda yang tidak tahu itu akan diterjemahkan oleh anggota luar. Apa dia? Lidah, tangan, muka, mata. Kita ambil satu contoh, marah. Marah ni sifat duduk di mana? Marah duduk di hati. Baik, benda yang duduk dalam hati kita tidak tahu. Kasih pun sama, benci pun sama, kita tidak tahu. Tetapi daripada mana kita tahu orang tu marah? Siapa yang menzahirkan kemarahannya itu? Maka yang menzahirkan kemarahan yang batin itu adalah benda-benda yang zahir. Apa dia? Tangan. Bila kita marah tak, maka kadang-kadang mata kita jadi merah. Orang pun tahu, dia marah tu. Ataupun mukanya berubah. Orang pun tengok, jangan, dia marah tu. Tengok muka dia tu. Asalnya hatinya yang marah, kita tidak tahu, tetapi diterjemahkan oleh anggota yang luar. Kadang-kadang tangan, kita marah. Marah. Kadang-kadang kaki, kadang-kadang mulut. Apa. Orang tak tahu benda dalaman. Itu hati, tuan-tuan. Sebab itu ulama-ulama tasawuf kita, dia kata walaupun hati itu anggota yang tak nampak, anggota yang terlindung, tetapi tindakan daripada hati itu akan dizahirkan oleh anggota yang luar. Mata, tangan, telinga kita. Itulah orang boleh tengok dekat situ. Allahu Akbar. Sebab itulah hati kita ini di antara anggota yang paling mulia, paling mahal dan paling ternilai daripada anggota kita ini, kerana dialah yang kenal Allah Ta'ala. Dia kenal Allah Ta'ala. Lepas tu kita kata pula Allah Ta'ala tu serupa dengan kita ke? Tu kena pergi kepada ilmu tauhid lah pula. Kena pergi pada ilmu tauhid lah, kena belajar. Kan kita kan wajib belajar 3 ilmu tu. Ilmu tauhid nak menyucikan akidah kita.
Nah, ilmu fiqh nak menyucikan ibadat kita. Tasawuf nak menyucikan hati kita. Capur tiga benda itu comel. Nah, tak capur tak comel. Tak capur itulah yang nak jadi pergi kepada riak, nak pergi kepada sum'ah, nak pergi kepada takabur. Nah, dalam kampung ni nak cari orang alim macam aku, tak ada aku lagi kau tu lah. Nah, Allahu akbar. Kemudian al-amilullah, hati inilah orang yang beramal padanya, baginya bagi Allah. Kalau hati kita tidak perintah, mata kita tak buat, tangan kita tak bergerak, kaki kita pun tak bergerak, tak melangkah. Nah, tapi bila hati kata, kena semaya ni, barulah kaki pun bangun, mata pun tengok mana jalan, tangan pun pergi membuka pintu tandas, nak buka paip dan sebagainya semua tu. Asal hati. Duduk di situ. Sebab itulah Nabi sebut apa dia? Inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam jasad itu ada mudghatan, ada satu mudghah, darah yang beku tu, merah-merahan tu, yang kita panggil hati. Apabila baiklah seluruh anggotanya. Bila rosak dia, maka rusaklah anggota seluruhnya. Maka ia itu adalah hati. As-sa'i ilaih, dan juga orang yang berjalan kepadanya, yakni berjalan kepada Allah. Maka nak berjalan kepada Allah Ta'ala ini, syarat yang pertama dia mesti kena ada ilmu dulu. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu zat bukan macam kita. Kita zat ada rumah, kita zat makan, kita zat minum, kita zat ada kalanya kita rehat, ada kalanya kita bekerja, ada kala kita bergerak, ada kala kita diam, ada kala kita duduk, ada kala kita bermukim, ada kala kita bermusafir. Maka Allah Ta'ala tidak bersifat demikian. Maka oleh itu nak buat macam mana? Kena pergi kepada ilmu terlebih dahulu. Tinggi ilmu dahulu. Ada satu kitab tuan-tuan dan puan, saya juga mengajar di beberapa tempat di sekitar Kuala Lumpur dengan Selangor ini. Tajuk dia At-Taqarrubu ilallah, berdapin diri kepada Allah Ta'ala. Ada dua edisi, satu edisi Arab, satu lagi edisi Melayu. Edisi Melayu itu dikarang oleh ulama Melayu kita lah. Dan satu lagi edisi Arab itu dikarang oleh seorang ulama daripada Yaman. Dan kitab ini saya dapat hadiah daripada kawan saya, dia pergi belajar dekat sana. Dan kitab yang bahasa Arab ini memang dia tidak dapat, dia tidak ada di mana-mana kedai, hanyalah berada di tak payah pergi belajar dekat situ saja. Minta maaf tuan-tuan, saya tak terpandang kepada jam tadi, masa dah cukup. InsyaAllah kita sambung akan datang pula yang baik pastinya pada Allah Ta'ala, yang tidak betul kelemahan kita yang tak kisah bahasa tersilap berbicara, menampaklah maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u قلب لا يخشع نفس لا تشبع لا تسمع ونعوذ بك ربنا من هؤلاء الأربع. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.